أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat Al-Quran semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang salam. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Al-Quran kita. Yang mana yang baru masuk saya ucapkan selamat pagi semua. Sihat ke? Waalaikumsalam. Yang mana yang memberi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Sekali lagi saya ucapkan. Okay, boleh panggil lagi, boleh keloi lagi sahabat-sahabat kita, boleh panggil lagi adik-adik kita untuk kita mulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quran semua, insyaAllah. Boleh buka kita punya mushaf kita, muka surat 58, ayat ke-64, surah Ali Imran. Juzuk yang ketiga, surah Ali Imran, juzuk yang ketiga, muka surat 58, ayat ke-64. Ustaz Rijal tak sihat ke? Sekejap lagi saya beritahu kenapa Ustaz Rijal tak ada hari ni. InsyaAllah boleh panggil lagi sahabat-sahabat kita semua. Waalaikumsalam Kak Sarina Cik Ros. Dah kenal dah. Okey, dah kenal dah. Ustaz Rijal cuti. Lagi saya beritahu kenapa dia tak ada hari ni. Ustaz Rijal dia kirim salam kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita pada pagi ni. InsyaAllah kita doakan sama-sama pada Ustaz Rijal. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam? Waalaikumsalam Kak Imam Megat kita, Kak Ramilan Lamijan, Abang Muhammad Suhaimi kita. Maaf lain tak apa nak okey, tak ada masalah. Waalaikumsalam Kak Intan Hartini kita. Boleh panggil lagi sahabat-sahabat kita yang lain untuk kita nak mulakan pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey, kita doakan mudah-mudahan di pagi yang mulia ini, di pagi yang penuh barakah ni, okey, kita mulakan dengan pengajian Al-Quran kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat lagi untuk kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Kita doakan sama-sama. Okey, boleh panggil lagi sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Boleh buka mushaf kita sama-sama. Nah, buka mushaf kita. Kalau kalau sahabat-sahabat kita yang dah ada wuduk lepas solat subuh kan, menunggu live pukul 7 ni, elok kita buka dulu, insya-Allah. Pastikan ayah-ayah, ibu-ibu berada dalam keadaan yang berwuduk. Okey. Letakkan ayat di sebelah itu yang penting. Ustaz Haziq, ya betul. Hari ni sahabat dia yang tolong gantikan. Okey. Ramai orang tanya, mana Ustaz Rijal ni Ustaz? Mana Ustaz Rijal? Ustaz Rijal
dia ada masalah sikit dengan dia punya line dia. Jadi kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Ustaz Rijal dapat take over balik kelas dia, insya-Allah. Patutnya pagi ni saya nak invite beliau, tapi tak boleh nak invite sebab apa tau. Jadi tak apalah, saya mulakan seperti biasa, insya-Allah. Pagi ni saya nak sharekan satu doa sebelum kita nak mulakan pengajian. Disebabkan kemarin saya tak ada nak share, jadi Allah Ta'ala makbulkan doa saya untuk bagi tahu juga kepada ayah ibu-ibu tentang satu doa. Okay, saya nak sharekan satu doa. Kemarin mungkin tak dan. Okay, hari ni Allah Ta'ala dah kabulkan doa kita untuk kita boleh untuk share pada ayah ibu-ibu. Ya. Muka surat 58, surah Ali Imran, ayat ke-64. Kita mula dengan kul ya ahlal kitab. Boleh? Boleh invite, tapi nama Ustaz Rijal tu tak naik. Itu yang saya pelik. Beda, saya nak invite lama dah dengan Ustaz Rijal ni. Ya, doa yang malam tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita yang ada dalam grup Telegram tu mungkin dah tengok, tak ada masalah. Tak apa. Okay, ini bagi sahabat-sahabat kita yang tak ada nak tengok kemarin. Okay, InsyaAllah ini saya nak kongsikan satu doa kepada ayah ibu-ibu. Doa dia iaitu doa untuk memohon perlindungan daripada Allah. Okay, kita minta perlindungan dari bisikan syaitan dan juga kedatangan syaitan. Tu doa memohon perlindungan dari bisikan dan kedatangan syaitan. Apa doa dia? Okey, doa dia apa dia? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik, saya ulang sekali lagi. Boleh buka dalam Al-Quran kita surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ayat 97 98 situ. Surah Al-Mu'minun. Apa doa dia? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Apa maksud dia kat situ? Okey, maksud dia Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbku, a'udzu bika min hamazatis syayatin. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung pula, Rabbi an yahdurun, kepadamu aku berlindung kepadamu ya Rabbku dari kedatangan an yahdurun, daripada kedatangan mereka kepadaku. Mereka tu siapa? Daripada syaitan. Kedatangan syaitan kepadaku. Kita minta, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, setiap kali kita boleh baca. Okay, kita nak mulakan pekerjaan apa-apa ke, selain pada kita duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pun boleh juga, tak ada masalah. Dan yang ni pun salah satu doa juga kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun. Okay, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Boleh juga kita bacakan doa ni. Mudah-mudahan kita baca ni kita hindar daripada godaan-godaan syaitan yang direjam. Surah Al-Mu'minun, tak silap saya, sebentarnya ya ibu-ibu, saya tengok sekejap. Sekejap saya tengok dalam mushaf saya. Surah Al-Mu'minun, Al-Mu'minun. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau okey, buka surat 342. Jap saya tunjuk jap. Ustaz Rijal hari ni cuti. Jap lagi saya beritahu kat ayah ibu.
Surah Al-Mu'minun 342. Sebentar nah, sebentar ya. Okey. Ayat 97 98. Ha tu. Tok guru kita dah masuk dah, Ustaz Rijal. Lain dekat kampung tak apa nak okey. Tu saya baru nak beritahu. Okey, boleh buka surah Al-Mu'minun muka surat 348. Okey, sebelum kita nak mulakan pengajian kita, saya nak kongsi sikit. Okey, muka surat 348. Ayat ke berapa? Ayat ke 97 98 tu. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Boleh kita amalkan doa ni, insya-Allah. Baik. Okey, muka surat 348 surah Al-Mu'minun. Siapa yang nak tanda pun boleh. Baik. Okey, kita berpatah balik pada muka surat 58. Okey. Itulah perkongsian kita pada pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu dapat manfaat daripada, dapat beramal daripada doa-doa tersebut. Baik. Sekejap, saya setting dulu. Saya minta maaf ayah-ayah, ibu-ibu nah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam, insyaAllah. Jom, sebelum kita nak mulakan pengajian, marilah kita sama-sama untuk membacakan suratul Fatihah. Pertama kali nak kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sekalian para sahabatnya, sekalian para keluarganya, sekalian para tabi'in, dan juga kita hadiahkan pahala bacaan kita terutamanya kepada kedua ibu bapa kita, yang mana yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita, tawan-tawan kita, nenek-nenek kita, serta kaum muslimin dan muslimat. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita mulakan pengajian kita dengan selawat. Marilah kita sama-sama untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jom kita sama-sama baca. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad nuril anwar wasirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. InsyaAllah. Jom kita buka muka surat 60, muka surat 58 ayat ke 64. Saya minta maaf, lain saya pun tak apa nak clear sangat pagi ni. Tapi tak apa, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat juga kita baca pada pagi ni, insya-Allah. Okey, kita minta, saya mohon doa sangat-sangat kepada ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, mudah-mudahan kita dapat teruskan juga walaupun ada halangan-halangan ni. Okey, walaupun ada halangan dari segi line, saya minta maaf nak ayah, ibu-ibu nah. Okey, tak apa, kita teruskan.
InsyaAllah. Yang mana sahabat-sahabat kita baru masuk, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru masuk, dan selamat pagi. Dan boleh share dulu kepada sahabat-sahabat kita. Boleh share pada sahabat-sahabat kita yang lain, pada adik-beradik kita yang lain. Nah, sekejap. Masalah nak invite tak boleh Ustaz Rijal. Alamak. Sekejap ni. Tak boleh lah Ustaz Rijal nak invite. Okey, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala berikan kelancaran kepada kita pada pagi ini. Okey, insya-Allah tak apa. Tanpa membuang masa, jom kita baca sama-sama pada ayat 64 surah Ali Imran muka surat 58. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okay, seperti biasa saya akan baca dulu. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimah. Okay, kita berhenti dekat sini. Okay, kita tarik nafas. Kita tarik nafas sama-sama. Duduk dalam keadaan yang tegak. Tarik nafas betul-betul. Okay, tarik nafas. 1, 2, mula. Jom. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimah. Berhenti dekat sini. Kalimah. Okey, berhentikan pada tak marbutah. Sekiranya kita jumpa, kita waqaf pada tak marbutah, apa perlu kita buat? Kita tukarkan ta itu kepada huruf ha. Kita tukarkan ta itu kepada huruf ha. Baik. Jom kita teruskan. Sawa'im bainana wa bainakum. Berhenti dekat sini. Baik. Sawa'im bainana wa bainakum. Okey, cuba ayah ibu perhatikan. Sawa'in. Nampak tak ada pakcik misai bertemu dengan huruf hamzah. Sekiranya ayah ibu-ibu jumpa pakcik misai, okey, yang berwarna biru, ayah ibu-ibu boleh tengok. Kalau siapa yang memegang Al-Quran yang berwarna, Al-Quran Haramain, okey, di penanda Al-Quran tu kita boleh tengok ada tanda-tanda tajwid dekat sini. Ada tanda-tanda tajwid yang berwarna. Jadi ayah ibu-ibu boleh refer dekat situ. Boleh buat sebagai panduan, boleh tengok. Okey, kalau jumpa saja pakcik misai bertemu dengan hamzah, perlu buat harkat kita nak baca. Jadi bila ayah ibu tengok kat sini pakcik hamzah kita bertemu dengan pakcik misai bertemu dengan pakcik hamzah, panjang dia dekat sini 4 atau 5 harkat. Jadi panjang huruf waw di situ. Sawa'im ba. Tu tanwin. Okey, tanwin yang berbaris di bawah, yang salah satu ditukarkan kepada mim kecil. Ditukarkan salah satu pada mim kecil. Waalaikumsalam pada yang baru masuk insya-Allah. Iaitu kalau kita tengok kat sini dia bertemu dengan huruf apa? Huruf ba. Jadi bacaan dia kena dengung tak? Dengung. Hukum dia apa? Iqlab. Iqlab ni semua orang tahu. Semua orang kenal. Bahkan saya tak cakap lagi pun orang dah faham dah. Oh, ustaz ini iqlab ustaz. Betul tak? Kan? Hukum dia iqlab. Rapatkan bibir kita. Imba. Imba. Rapatkan bibir kita dengung 2 harokat. Baik. Kita sambung pula yang bawah. Baik. Alla
na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Nanti dekat sini. Okey, kita tarik nafas. Pastikan nafas kita cukup. Jadi kita tarik dan kita baca 1 2 mula. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Berhenti dekat sini. Syai'a. Baik. Okey, kita tengok pada na'budu. Alla ni huruf ain dekat sini perlu ditekankan sedikit cara sebutan dia. Na'budu. Jangan na'budu sebab dia matikan dengan huruf ain. Kena lembutkan bacaan dia. Na'budu illallah wa la nush pada sifat huruf shin dekat sini. Okay, salah satu sifat huruf shin iaitu tafashi, dia ada semburan. Tafashi ni apa dia? Semburan. Nush. Dekat mana kedudukan huruf shin? Kedudukan huruf shin iaitu di kawasan tengah lidah. Nush. Tebalkan sebutan dia. Baik. Nusyrika bihi syai'a. Kalau kita berhenti kat sini, panjang dia 2 harokat. Berhenti dekat hamzah yang berbaris 2 di atas. Okey, bila berhenti kat sini, panjang dia 2 harakat. Seumpama bila kita baca tu hilang 1 baris. Hukum dia dekat sini mad iwal. Mad iwal. Baik, kita teruskan lagi. Wala yattakhidhu. Lala yattakhidha. Okey, kita sambung. 1 2 mula. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita ulang sekali lagi. 1 2 mula. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wanti dekat sini. Baik. Wanti dekat sini. Nillah. Baik, kita tengok pada sebutan huruf dha dekat sini. Wala yattakhidha ba'du. Pada sebutan huruf dha, kita kena muncungkan bibir kita. Ba'duna. Dha. Kat mana kedudukan huruf dha, ayah ibu-ibu? Di kawasan tepi lidah. Huruf dha ni duduk di kawasan tepi lidah. Waalaikumsalam. Masuk lewat ustaz. Tak ada masalah. Dan share. Terima kasih. Boleh share lagi pada sahabat-sahabat kita yang lain. Baik. Semoga bermanfaat. Kita ni pagi-pagi ni kita berebut-rebut untuk membuat amalan. Okay. Rebut kita nak buat amalan. Okay. Kita boleh bagi sahabat-sahabat kita boleh baca Quran. Kita bagi sahabat-sahabat kita tengok sekali. Ajak sekali. Mudah-mudahan itu mendapat satu manfaat kepada kita. Dan kita menjana pahala kita insyaAllah. Okay. Ba'duna. Di kawasan tepi lidah. Okay. Tekan dekat mana? Gigi gerham. Di kawasan gigi gerham. Jumpa lagi pula. Ba'dun. Kat sini bacaan dia jelas pada huruf dha kat sini. Pada tanwin 2 di atas bacaan dia jelas. Sebab apa? Cuba ayah ibu-ibu tengok. Okay. Kalau baris tanwin selari. Sekiranya ayah ibu-ibu jumpa baris tanwin selari, automatik. Ingat dalam kepala. Jumpa saja simbol baris tanwin selari. 69 automatik bacaan dia jelas. Tak dengung. Boleh? Ba'dun bacaan dia. Ba'dun. Sini ada hukum dia. Baik. Itu cara bacaan dia. Arbabam. Tanwin tak selari. Bertemu dengan huruf mim. Rapatkan bibir kita. Arbabam.
Bammi. Dua harakat. Boleh? Dua harakat dengung dia. Min dunillah. Okey, mad arid disukun. Kita berhenti di sini. Pada waqaf apa ni? Waqaf jaiz. Baik. Jom kita teruskan poin yang seterusnya. 1 2 mula. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kita ulang sekali lagi. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Matikan dengan huruf nun. Fa in ta. Nun kosong bertemu dengan huruf ta. Hukum dia apa kat sini? Hukum dia kena dengung tak? Kena dengung. Hukum dia ikhfa hakiki. Sekiranya ayah ibu-ibu nampak huruf nun. Nun kosong. Okey? Nampak nun kosong, simbol nun kosong, bacaan dia ada dengung. Tetapi, dia ada tetapinya. Sekiranya bertemu dengan huruf ra dan lam. Tengok di sebelah dia. Sekiranya nun kosong, kalau dekat sebelah dia bertemu dengan rela ataupun ra dan lam, maka bacaan dia tanpa dengung. Bacaan dia tanpa dengung. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, nun kosong bertemu dengan huruf ta, maka bacaan dia kena dengung. Renggangkan sedikit bibir kita. Fa in sama-sama pada hukum dekat sini. Baik, sama juga satu lagi. Faqulush. Dekat sini kalau kita nampak, okey, ada hukum mat asli dekat sini. Panjang 2 rakaat. Tetapi dekat sini dia bertemu dengan hamzah wasal. Bila nampak bacaan mat bertemu dengan hamzah wasal, maka bacaannya tak perlu kita panjang. Tak perlu panjang. Jadi terus lompat pada lam ini, lompat pada huruf shin. Lushhadu. Alif yang atas dia ada tanda bulat seperti biasalah, ada dalam tulisan, tak ada dalam bacaan. Ini hukum dia alif ziyadah. Jadi kita abaikan di sini. Alif ni memang kita abai dah. Baik. Lushhadu. Ada bunyi tafashi. Boleh sahabat-sahabat semua? Mantap. Okey, kita teruskan pada ayat 65. Okey, waalaikumsalam pada sahabat-sahabat Al-Quran kita yang baru masuk. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Baik. Kita ulang sekali lagi. Saya minta maaf. Saya minta maaf kalau line terputus. Saya minta maaf sangat-sangat ya ibu-ibu nah. Okey. Kita macam anggapkan kita apalah. Okey. InsyaAllah. Kita cuba, kita usahakan untuk bagi semua orang baca pada pagi ini. InsyaAllah. Doa-doakan. Okay, kita tengok berbalik pada ayat 65. Okay, berbalik pada ayat 65. Saya minta maaf. Kalau Ustaz Rijal pun duduk di kampung pun line tak apa nak elok. Saya pun dekat sini pun line tak apa nak elok juga. Dia mengganggu. Baik, saya minta harap ayah ibu-ibu dapat faham lah. Inilah kita punya, biasalah, adalah sikit-sikit kesalahan tu kan, sikit. Okay, tak ada masalah, abaikanlah. Okay, tengok balik ayat 65. Okay, kita ulang sekali lagi. Dekat sini ada bacaan mat yang panjang. Okey. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okey. Kita ulang sekali lagi. Satu nafas sama-sama. Tarik nafas panjang sikit. Okey. 1 2 mula. Ya ahlal kitabi lima Mantap. Berbalik pada tadi awal ayat 65. Ya ahlal. Nampak tak pacik misai yang berwarna hijau? Pacik misai yang berwarna pacik misai yang berwarna hijau ni bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah. Kita main dengan simbol. Bila kita baca Quran ni,
Okey, kita tengok dengan simbol. Bila kita tengok dengan simbol ni, kita tahu bacaan dia berapa harakat. Bacaan ni dengung ke tidak. Jadi bacaan dekat sini, bacaan dia 4-5 harakat. Ya lal, panjang dia dekat sini 4-5 harakat. Boleh? Apa hukum dia kat sini, Ustaz? Okey, hukum dia dekat sini, sekiranya ada pakcik misai bertemu dengan hamzah yang menumpang. Kena tengok. Kalau hamzah yang menumpang pada huruf alif, nampak tak? Hamzah kalau yang menumpang pada huruf alif, maka hukum dia mad jaiz munfasil. Baik, mad apa? Mad jaiz munfasil. Panjang dia berapa harakat, Ustaz? Sama je, 4-5 harakat. Boleh? Seterusnya, dekat sini. Okey. Tuhajjuna. Okey, kalau kita sambung lah. Kalau berhenti macam mana? Tuhajjun. Boleh? Okey, dekat sini. Selalunya kita jumpa dalam Al-Quran. Kita jumpa macam ni. Selalunya kita jumpa pakcik misai bertemu dengan huruf hamzah. Dekat sini. Ustaz, kalau dalam Quran kami kat sini, tanda misai dia berwarna lain lah, Ustaz. Dia bukan color biru, dia bukan color hijau. Dia warna apa? Dekat sini dia berwarna oren. Berwarna oren sedikit. Kalau tak silap saya lah, saya minta maaf. Baik. Sekiranya ayah ibu-ibu tengok simbol. Tengok kalau pakcik misai nak bertemu dengan apa, Ustaz? Bertemu dengan huruf jim ke? Tak. Bertemu dengan tanda sabdu. Bertemu dengan tanda sabdu. Ustaz, suara hilang. Alamak, suara hilang ke? Okey. Boleh dengar tak suara saya? Okey, tolong bantu saya sekejap. Boleh dengar tak suara saya? Clear tak? Boleh dengar suara saya tak? Okey, kalau boleh dengar, tolong respon lah. Baik. Okey. Nampak tak tanda misai berwarna oren bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf ke? Tak. Bertemu dengan tanda sabdu. Bila bertemu dengan tanda sabdu, panjang dia berapa harakat? 6 harakat. Saya tulis kat sini. Boleh buat nota. Letakkan bawah, tulis 6 harakat. Suara okey, jelas. Mantap, terima kasih yang mana beri respon. Baik. Dekat sini, panjang harakat dia, panjang 6 harakat. 6 harakat. Bacaan dia macam mana, Ustaz? Okey, saya ulang sekali lagi. Saya bagi ayah ibu-ibu dengar. 5 tuhajjun. Kalau berhenti kat sini. Makna kata huruf ha, panjangkan 6 harakat dahulu. Ha pedas, panjangkan 6 harakat dahulu. Clear? Terima kasih. Ha panjangkan 6 harakat. Bila cukup saja 6 harakat, terus masuk pada huruf jim yang bertanda sabdu. Hajju. Macam tu. Boleh? Suara clear, on dan off. Okey, terima kasih. Okay, kita ulang sekali lagi. Nak bagi ayah ibu mantap dengan bacaan harakat dekat sini. Okay, dia ada hukum dia dekat sini. Tapi tak apa, kita kenal dulu berapa harakat. Itu yang penting. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Ya ahlal kitabi lima tuhajjun. Tanda ni selalu kita boleh tengok dekat mana? Okey, saya bagi contoh. Di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Apa dia? Waladdallin. Hukum dia sama je. Dari segi simbol pun sama sahaja. Macam yang ayah ibu tengok kat depan ni. Baik. Semput-semput. Ya, tak apa, tak ada masalah. Kita cuba, tak ada masalah. Baik. Kadang-kadang kita nak sampai sini pun kita tersebut-sebut. Betul, saya mengaku. Baik, tak apa. Kita praktis selalu. Dengan tarik nafas, dengan bacaan. Baik. Kita sambung pula. 1, 2, mula. Fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah.
Taurah. Berhenti dekat sini. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah. Hukum apa tu Ustaz? Okey. Kalau hukum dekat sini, okey, saya share kat ayah ibu nah. Hukum dia dekat sini mad lazim kalimi musaqqal. Hukum dia mad lazim kalimi musaqqal. Itu untuk siapa yang nak tahu nama hukum dia. Okey. Dia punya huraian dia cukup panjang kita nak cerita, tapi tak ada masa kita nak cerita dekat sini. InsyaAllah kalau nak tahu lebih lanjut lagi, boleh masuk kita punya kelas tajwid kita. InsyaAllah masuk pada kelas tajwid kat situ, InsyaAllah kita akan terang satu persatu hukum-hukum dia. Baik. Kalau nak terang hukum dekat sini cukup panjang. Panjang penerangan dia. Sekali saya terang, lagi ayah ibu pening. Ustaz saya dah pening dah Ustaz. Betul. Jadi saya tak mau terang. Kita tengok pada simbol. Cukup lah. Baik. Okay, dekat ayat tadi. Ayat 65 tadi. Taurah. Matikan ta marbutah ini kepada huruf ha. Mat lazim kalimi musaqqal 6 harakat. Betul. Nurul hidayah kita. Baik. Taurah. Matikan ta marbutah itu kepada huruf ha. Wama pun sama panjang dia. Okey, nampak Pakcik Misai bertemu dengan Hamzah, panjang dia 4-5 harakat. Sama juga fi kat sini. Fi ib. Nampak tak? Fi ib. Mat, tanda mat ataupun tanda misai bertemu dengan Pakcik Hamzah. Pakcik Hamzah yang tumpang pada huruf alif. Panjang dia berapa harakat Ustaz? Sama je 4-5 harakat. Banyak kita jumpa kan? Tengok simbol dan tanda warna dekat Quran ada tulis. Ya betul. Kita boleh tengok simbol-simbol ni. Kita boleh tengok dekat penanda Al-Quran. Ada semua kat situ. Nak lebih lanjut lagi tentang nama-nama hukum, tentang kita nak tahu lebih mendalam lagi, itu kena join kelas tajuk kita insya-Allah. Baik. Sambung. Tarik nafas. 1, 2, mula. Wal injilu illa mim ba'dih. Mantap. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Wal injilu illa mim ba'dih. Mantap. Okey. Inji. Renggangkan sedikit bibir kita. Nampak tak? Ada simbol nun kosong bertemu dengan huruf apa? Huruf J. Maka bacaan dia ada dengung. Renggangkan bibir kita. Mimba. Nampak tak? Tadi kita jumpa ayat 64. Sawa imba. Tanwin. Yang ditukarkan salah satu kepada mim kecil. Kat sini kita jumpa pula nun kosong. Ataupun nun kosong tapi di atas dia ada mim kecil. Ada mim kecil. Ada mim kecil. Nampak saja mim kecil, bacaan dia kena buat apa? Dengung. 2 harakat. Sebab apa dengung? Sebab dia bertemu dengan huruf ba, hukum dia iqlab. Gitu. Ba'dih, tutup mulut. Mim ba'dih. Mantap. Boleh? Matikan dekat waqaf jaiz. Boleh? Okey, kita teruskan. 1, 2, mula. Afala ta'qilun. Kita ulang sekali lagi. Afala ta'qilun. Mantap. Alhamdulillah. Boleh ikut tak? Okey, ayah ibu-ibu boleh ikut cara bacaan tadi. Okey, insya-Allah kalau boleh ikut kita doakan sama-sama. Baik, kita teruskan pada ayat 66. Okey, kita teruskan ayat 66. Ayat 66 ni jangan takut. Jangan takut. Okey. Student dia selalu takut tengok. Ustaz, ayat 66 ni ada tanda bacaan mat panjang Ustaz. Betul? Okey. Ayat 66. Okey, saya abad betul-betul. Saya siap. Nampak tak? Ada tanda mat, ada tanda mat, ada tanda mat. InsyaAllah.
Okey, insya-Allah kita boleh baca. Okey. Dengar dulu saya baca. Dengar betul-betul, perhatikan betul-betul. Nanti kita akan ulang sekali lagi. Baik, boleh insya-Allah. Terima kasih. Okey, kita masuk pada ayat 66. Antum haula. Boleh berhenti kat sini. Baik, berhenti dekat sini. Sebab panjang baca amat, saya faham. Panjang. Sepatutnya kita nak berhenti dekat sini. Sepatutnya. Baik, kita berhenti dekat sini dulu. Boleh? Okey, tarik nafas dulu. Antum haula. Boleh? Boleh dapat? Okey, kita cuba tarik nafas dulu. Kena duduk tegak-tegak, tarik nafas. Siapa nak minum air, boleh minum air dulu. Okey. Tarik nafas. Jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Antum haula. Boleh? Boleh capai tak? Boleh capai tak? Semput Ustaz. Ya, betul. Sebab dia ada bacaan mat. Dia ada bacaan mat yang panjang. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Kalau siapa yang nafas dia ada lagi, kita boleh berhenti dekat sini. Baik. Kalau ada siapa yang nafas dia masih lagi ada, boleh berhenti dekat sini. Kalau tak ada sangat, Ustaz, berhenti kat sini. Okey. Okey, kita cuba pula untuk sampai dekat sini. Kita cuba. Jangan risau. Kita guide ayah-ayah, ibu-ibu. InsyaAllah. Kita cuba tarik nafas, duduk tegak-tegak. Yang penting, untuk kita nak dapatkan nafas kita, nafas yang panjang ni, badan kita jangan terlampau bongkok. Bila badan terlampau bongkok, nafas dia pendek. Sagi sampai tang sini pun dah mati dah. Sampai tang tum dah mati dah. Dia dah nafas dia, tum. Dia bunyi macam tu. Boleh? Okey, kita cuba sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, mula. Antum haula'i hajajtum. Boleh? Ihajajtum. Macam tu cara bacaan dia. Boleh? Kita cuba. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, dekat sini Pakcik Misai bertemu dengan Pakcik Hamzah. Berapa harakat Ustaz nak baca? 4-5 harakat. Selalu kita akan ambil 4 harakat. Boleh? Kita cuba ambil 4 harakat nah. Dekat sini nun kosong bertemu dengan huruf ta, bacaan dia dengung. 2 harakat. Ni kena pastikan betul-betul. Sebab tu bila nak baca Quran, salah satu adab bila nak baca Al-Quran, kena tengok dahulu. Okey. Saya tak gerak pula. Alamak. Boleh ke? Okey. Salah satu adab kita nak baca Quran, kena tengok dulu. Ada ayat bacaan panjang ke tidak? Ada kena berhenti ke tidak? Kena tengok dahulu. Baik. Bacaan mat bertemu dengan Hamzah. Panjang dia kita ambil 4 harakat. La. Kalau dekat sini, bacaan dia sama juga. Kita ambil 4 harakat juga. Okey, boleh? Okey, kita cuba sekali lagi. Kita cuba berhenti dekat sini. Jajtum. Boleh? 1, 2, mula. Antum haula'i hajajtum. Boleh? Kalau tak ada nafas tu, tak ada masalah, tak apa. Kita baca pendek-pendek. Okey? Boleh berhenti dekat tempat yang saya tunjuk kat sini. Boleh? Tak apa, kita praktis. Praktis kita bagi boleh juga. Kalau tak boleh, tak apa. Sebab kita ni masih dalam belajar Al-Quran. Kita ingat, kita ni masih dalam belajar. Okey? Bila masih dalam belajar,
Okay, walaupun nafas kita tak cukup, tak ada masalah. Walau kita ni dah mengaji bertahun-tahun, kalau bacaan macam ni pun kita tak boleh nak dengan elok. Okay, kita buat dalam keadaan tak sengaja. Dalam keadaan sengaja. Itu tak boleh, hukum dia haram. Okay, berdosa. Tapi kita ni dalam keadaan belajar, tak ada masalah. Okay, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Sebab kita ni baru nak ngaji Quran, baru nak boleh belajar nafas lah, belajar nak ambil ayat yang pendek-pendek kan. Tak ada masalah. Okey. Nanti dekat jajtum. Ini ha kena sebut betul-betul. Ha simpul. Bukan ha pedas nah. Ha simpul dekat sini. Ha. Bukan ha. Bukan itu ha pedas. Bezakan lah. Bezakan di antara ha simpul dengan ha pedas. Baik. Kita sambung. Fima lakum. Okey, dengar dulu. Fima lakum bihi ilm. Nanti dekat sini. Bihi ilm. Ilm. Tutup mulut. Boleh? Sekali lagi saya ulang. Fima lakum bihi ilm. Rapatkan bibir kita. Ilm. Boleh? Kat sini mai saya tunjuk. Okey. Pada bacaan tadi. Okey, pada bacaan tadi. Okey. Bihi ilm. Rapatkan bibir kita terus. Ilm. Boleh? Ilm. Dekat situ ada huruf lam yang bertanda mati. Manakala sebelum kita waqaf tu ada huruf mim. Bila ada huruf mim kat situ, bila kita waqaf dekat situ, maka bibir kita pun perlu dirapatkan. Bihi ilm. Boleh? Rapatkan bibir kita. Jangan pergi kemam. Ilm. Jangan pergi kemam macam tu. Okey? Rapatkan bibir secara ringan saja. Ilm. Dah. Boleh? Faktor cuaca. Betul. Kadang-kadang lain ni, okay, dengan faktor cuaca ni kadang-kadang itu yang dia bawa efek sikit pada kita. Okey, boleh? Bihi ilm. Nanti kat sini. Boleh? Saya zoom sikit. Zoom tau. Okey, boleh? Okey. Waalaikumsalam. Yang mana baru masuk? Bihi ilm. Nanti kat sini. Kita mula pada fima, berhenti pada ilm. Ilm. Boleh? Okey, kita teruskan pada ayat, pada poin yang seterusnya. Tarik nafas, dengar dulu. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Nanti juga dekat sini. Ilm. Nanti juga pada waqaf jaiz. Okey, kita ulang sekali lagi. Tarik nafas dulu. Okey, tarik nafas sama-sama. 1, 2, mula. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Mantap. Gitu. Tengok pada falimatuha. Nampak tak? Sekali lagi kita jumpa apa? Jumpa harakat, jumpa pakcik misai. Pakcik misai yang berwarna apa? Warna oranye. Warna oranye. Bila jumpa lagi pakcik misai yang berwarna oranye, bertemu dengan apa? Pakcik Hamzah ke? Tak, bukan pakcik Hamzah. Bertemu dengan tanda sabdu. Ni. Bertemu dengan tanda sabdu. Berapa harakat ustaz bacaan dia? 6 harakat. Kita tengok simbol. Kenal simbol, boleh baca Quran, insya-Allah. Baca Quran ni dia kena ada bimbingan. Jadi dekat sini jumpa pakcik misai bertemu dengan tanda sabdu. Pakcik sabdu. Okey, pakcik sabdun. Bacaan dia berapa harakat? 6 harakat. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, kita bagi mantapkan bacaan kita. Tak apa yang putus-putus nafas tu, tak ada apa. InsyaAllah kita doakan. Sama-sama insyaAllah. Okey. 1, 2, mula. Falimatuha. Ni ha. Ha apa ni ustaz? Ini ha pedas. Ha pedas. Bezakan ha pedas. Okey, ulang sekali lagi. 1, 2, mula.
falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Bihi ilm. Sama juga, rapatkan bibir. Boleh? Okey, dekat mim kosong ni ustaz. Mim yang warna hijau ni apa dia? Kena dengung bacaan dia. Nampak saja mim kosong dekat sini, automatik kita kena ingat bacaan dia dengung 2 harakat. Sebab apa? Mim kosong bila bertemu dengan huruf ba, maka bacaan dia kena ada dengung. Macam itu. Boleh? InsyaAllah. Okey, teruskan. Sambung. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mantap. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mantap. Alhamdulillah. Habis juga ayat 66. Waalaikumsalam. Mim kosong bertemu dengan huruf ba, dengungkan? Ya, betul. Mim kosong bertemu dengan huruf ba, bacaan dia dengung 2 harakat. Mantap. Boleh? Jom kita teruskan ayat 67. Ayat 67. Saya zoom sedikit. Alhamdulillah. Mantap. Nampak tak? Tak kuat ya, ibu tak nampak je. Okey, mantap. Teruskan. Ayat 67. Okey, dengar dulu saya baca. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Mantap. Berhenti dekat sini. Boleh? Kita cuba sekali lagi. 1, 2, mula. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Mantap. Okey. Nanti dekat sini. Niyya. Nanti dekat sini. Boleh? Itu qalqalah. Ma kana qalqalah di sini. Okey, ada huruf qalqalah. Qalqalah pada mana ustaz? Pada huruf ba. Ingat, huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Apa dia? Bajudah qata. Bajudah qata. Salah satunya huruf ba di sini. Ibra panjang kat sini 2 harakat. Boleh? Yahudi yang tanwin tak selari. Apabila jumpa tanwin tak selari, kita kena ingat bacaan dia dengung. Sekiranya bertemu dengan huruf ra dan lam, bacaan dia automatik tidak ada dengung. Dekat sini dia bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Jadi bacaan dia dengung 2 harakat. Kena muncung mulut. Boleh? Apa? Slow. Okey. Wala naus ada sebutan Allahumma salli ala Muhammad. Sofir. Ada sebutan sofir di situ. Boleh? Nasra. Sebutan sofir. Niyah 2 harakat. Dengan niyan, niyah 2 harakat. Hukum dia apa? Mat'iwad. Boleh? Okey, teruskan. Waalaikumsalam. Yang mana baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan. Okey, boleh share lagi pada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga bermanfaat. Kita punya share pengajian kita pada pagi ini. Boleh? Waalaikumsalam ustaz, baru dengar ni, insya-Allah. Teruskan. Walakin kana hanifan muslima. Mati kat sini. Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, mula. Walakin kana hanifan muslima. Ha. Ini ha pedas. Hanifan
lima. Tanwin tak selari bertemu dengan huruf mim, rapatkan bibir. Fam, dua harakat. Fam, mus, ada sebutan hamas pada huruf sin. Muslima. Ma, sebutan mim kena betul. Ma. Boleh? Dua harakat di sini. Sambung. Wa ma kana minal musyrikin. Mantap. Kita ulang sekali lagi. Wa ma kana minal musyrikin. Mush, ada sebutan sofir lagi pada huruf shin. Sebutan sebutan tafashi, saya minta maaf. Ada sebutan tafashi, ada semburan. Mush di kawasan tengah lidah kita. InsyaAllah. Boleh? Kita sambung pada ayat seterusnya. Ayat 68. Okey, saya tolak sikit ke bawah. Okey, boleh? 1, 2 mula. Inna awlan nasi. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Mati kat sini. Boleh? Kita ulang sekali lagi. 1, 2 mula. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Matikan dengan huruf mim. Rapatkan bibir. Ibrahim. Mantap. Boleh? Aula. Sifat lin di sini. Apa hukumnya di sini? Sifat lin. Sifat lin pada mana, Ustaz? Waw yang bertanda mati sebelum dia berbaris di atas. Hukum dia sifat lin. Lin tu apa, Ustaz? Lembut. Okey. Ahlan wa sahlan, yang mana pertama kali, yang baru masuk, baru join kelas kita pada pagi ni, insya-Allah. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Boleh? Okey, jom kita sambung lagi. Tak ada masalah kat sini, tak ada apa. Cuma lan masukkan pada alif lam syamsiah di sini. Lan. Nampak tak? Nun yang bertanda sabdu kena dengung sikit dua harakat dan panjang pula dua harakat. Lan na dua harakat. Boleh? Sambung pula. Lal bi Ibrahim. Lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Boleh? Nafas. Lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Waw bersifat lin, betul. Waw itu bersifat lin. Waw dan ya, salah satu dia. Boleh? Jom kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2 mula. Lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Manu panjang dua harakat. Boleh? Tak ada apa kat sini. Cuma dekat sini wa hadzanna. Dhanna wajib al-gunnah di sini. Pada huruf nun kena dengung dua harakat. Boleh? Okey, kita sambung pula. Wallahu waliyul mu'minin. Kita ulang sekali lagi. Wallahu waliyul. Tekankan pada huruf ya di sini. Ya yang tak ada titik di sini. Ustaz, kenapa ya tak ada titik ni, Ustaz? Selalunya kita nampak ya ni ada titik.
Betul. Ya ini memang ada titik. Tetapi ya dalam Quran Asal Osmani ni, okey, kalau ia kembali pada bentuk asal. Okey, ini kita kembali balik pada kaedah penulisan. Okey, kaedah penulisan huruf hijaiyah iaitu huruf ya. Sekiranya ya ini kembali pada bentuk asal. Nampak tak bentuk asal ya tu? Sekiranya kembali pada bentuk asal, tak bertitik pun tak ada masalah. Tak ada masalah kalau tak ada titik. Sebab apa? Kita kenal bentuk huruf ya macam mana. Betul tak? Kan? Kalau kita nampak bentuk huruf ya, kita dah boleh kenal dah. Ini huruf ya Ustaz. Betul? Sebab ada bentuk dia. Waliyul mu'minin. Mantap. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi pada ayat 69. Assalamualaikum Ustaz Zuhaidi Uthman. Ahlan wa sahlan. Mantap. Kita pergi pada ayat 69. Boleh? Okay. Kita habiskan lagi 2 ayat lagi. Ini saya nak berhenti pada ayat 70 saja. InsyaAllah sambung dengan Ustaz Rijal pada esok hari ayat 71. Boleh? Mantap. Kita sambung ayat 69. Ada baris kena baca. Yang mana Kak Umi Ram? Kak Umi. Ada baris kena baca. Yang mana? Tak apa. Saya tengok lain. Boleh? Sambung pada ayat 69. Okey, dengar dulu saya baca. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Mantap. Nanti dekat sini. Kitab. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi. Pastikan jaga pada perkataan di sini. Waddat to. Waddat to. Saya nak bagi tahu sikit kat sini pada ayat 69 pada ta yang berwarna merah di sini, ta yang tak ada baris. Apa perlu kita buat Ustaz? Okey, ta yang kosong ini apa perlu kita buat? Abaikan je lah. Okey, bacaan dia macam mana? Okey, macam ni bacaan dia. Saya buat sikit. Masukkan dal ini kepada huruf to. Bacaan dia macam mana? Waddat to, dal to, dal to. Masukkan huruf dal ke dalam huruf to yang bertanda sabdu. Dal to. To bertanda tebal. Okey, macam ni cara bacaan dia. Okey, pada bacaan ayat 69. Okey, pada bacaan ayat 69, bacaan dia macam mana? Wadal to. Ta itu kita abaikan. Okey, kata itu kita abaikan. Wadal ta'ifatum. Boleh? Okey. Dal yang dal tadi tu masukkan kepada huruf to yang bertanda sabdu. Ta kalau dah tak ada baris, abaikan je lah. Abaikan je. Jangan pi baca waddat. Jangan pi baca mati pada huruf ta. Itu salah. Okey. Kita kena elakkan. Waddal to. Dal to. To sebutan to tebal. Huruf isti'ala. Ingat, isti'ala sifat isti'ala pada huruf to. Isti'ala tu apa? Bunyi tebal. Waddal to. To. Boleh? Okey, kita kembali balik pada mushaf kita. Okey, Ustaz Zul jadi pemerhati. Betul, Ustaz Zul jadi pemerhati. Abang kat Ustaz Zul. Ustaz Zul bawa balik dah sikit doyan kat kami. Kami nak makan doyan. Okey. Jom. Kita kembali balik. Semangat. Okey, kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Waddal ta'ifatum min ahlil kitab. Matikan dengan huruf ba. Kitab. Alhamdulillah dapat ilmu baru hari ini. Ya, betul. Setiap hari ayah ibu akan dapat ilmu baru dalam Al-Quran. Sebab itulah kita kena selalu baca Quran. Bila kita selalu baca Quran, kita akan nampak hukum-hukum yang kita tak bisa jumpa. Okey, tanda-tanda yang baru. Betul tak? Kan? Bila kita nampak, kita mengaji, insya-Allah kita kenal dah tanda-tanda tu. Mati kat sini. Kitab. Matikan ba. Ada huruf qalqalah di situ. Boleh?
Ta'ifah. Pakcik Misai bertemu dengan Pakcik Hamzah. Best friend dia. Panjang berapa harkat? 4-5 harkat. Tak ada masalah. Boleh? Dekat sini pun ada hukum dia juga. Ada hukum dia dekat sini. InsyaAllah. Nak cerita lebih lanjut, yang tu kena masuk kita punya kelas tajwid. InsyaAllah kita akan cerita dengan lebih lanjut. Boleh? InsyaAllah. Jom kita teruskan. Lau yudillunakum wa ma yudillun. Mati dekat sini. Yudillun. Boleh? Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, mula. Lau yudillunakum wa ma yudillun. Mati dekat sini. Boleh? Sebutan dha. Satu lagi. Sebutan dha. Okey. Yudillu. Di. Dot baris di bawah. Kena sengih. Kena senyum. Jangan serius sangat. Kena senyum-senyum. Boleh tak? Senyum-senyum sikit. Jangan serius sangat. Boleh? Yudillunakum wa ma yudillun. Boleh? Ada dot lagi sekali lagi. Berbaris di bawah. Okey, teruskan. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas semua. 1, 2, mula. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Green. Allah. Green. Rindu Ustaz Zul lah tu. Okay. Ustaz Zul ada kebun durian ke? Tak tahu, mungkin ada kot. Okay. Ayat yang terakhir pada hari ini, pada pagi ini. Okay, dengar dulu. Ya ahlal kitabi lima takfurun. Mati kat sini. Boleh? Kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Ya ahlal. Ni. Hamzah bari di atas ha bertanda mati. Bunyi dia bukan ahlal. Itu ha pedas. Bezakan. Dan bezakan di situ. Ini ha apa Ustaz? Ha simpul. Nak lagi kenal lagi ha simpul ni macam mana? Ha yang selalu kita duk gelak lah. Senang cakap. Ha selalu kita duk gelak. Ada tak kita duk dengar orang duk gelak bunyi ha pedas? Mana ada? Tak ada. Okay. Ha simpul. Ha yang selalu kita duk gelak. Ha. Tu. Kita pakai ha yang ni dalam bahasa Arab. Dia guna huruf hijaiyah. Ha simpul ni. Bukan ha. Tak mau tunjuk lah. Okay. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Ya ahlal kitabi lima takfurun. Mantap. Ambil balik lima takfurun. Kat sini kita tak ada nak berhenti. Kita ambil balik. Boleh? Lima takfurun. Boleh? Okay. Kita baca. Sambung lima takfurun. 1, 2, mula. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kita ulang sekali lagi. Okay, tarik nafas. Straightkan badan kita. Jangan bongkokkan sangat. Tarik nafas. 1, 2, mula. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Mantap. Boleh?
Sadaqallahul azim. Kita dah tamat dah pada ayat yang ke-70 surah Ali Imran muka surat 58. So ustaz serak minum ayat suam. Ya. Saya tak dah lagi nak minum ni. Tak dah lagi nak minum ayat tadi. Okey. InsyaAllah kita dah tamat dah. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat ulang balik. Bila kita duk baca Quran, kita duk follow pengajian kita setiap hari, setiap pagi. Baik. Dalam pada masa yang sama, kita nak mantapkan lagi bacaan Al-Quran kita. Kita ulang balik ayat yang kita duk baca tadi, muka surat yang kita duk baca tadi. Boleh? Jangan kita baca pagi tadi, baca kita ikut ustaz pagi tadi, habis kat situ je dengan tak ada pengulangannya. Itu tak cantik lah. Boleh? Kita beradab dengan Quran ni, biar kita sentiasa beramal. Beramal ni macam mana? Kita sentiasa duk baca hari-hari. Jadikan Al-Quran ini, selalu saya duk ingatkan pada sahabat-sahabat Quran kita, jadikan Al-Quran ini sebagai harian zikir kita. Boleh? Jadikan Al-Quran ini sebagai harian zikir kita. Baca selalu. Boleh? Tak kira lah. Ambil lah masa untuk kita nak baca Al-Quran. Tak kisah. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam. Okay? Nak lagi cantik lagi, bacalah Quran setiap kali solat. Boleh? Kan kita dah baca sampai muka surat 58. Boleh kita ulang balik. Start pada awal surah Al-Baqarah tu, cuba kita baca pula satu persatu. Macam mana yang ustaz-ustaz kita dah ajar, cara bacaan dia, cara tempat berhenti dia, panjang pendek, dengung yang tak dengung. Boleh? Baca balik, ulang balik. Nak bagi mantap Al-Quran ni bukan sekali baca je. Bukan hari ni kita join kelas pagi ni sejam, habis dah. Okay, cukup lah, tanggungjawab aku dah lepas. No, itu bukan dia. Okay, kita beradab dengan Al-Quran, baca hari-hari. Okay, nak jadikan Al-Quran ini sebagai kita punya penolong ketika mana kita duduk di dalam kubur. Okay, kena hari-hari beramal. Bila hari-hari kita duduk pegang dia, hari-hari duduk baca dia, insyaAllah lidah kita ni yang tak biasa kita sebut, lidah kita ni yang terkaku, yang susah nak sebut huruf-huruf hijaiyah ni, bila duk baca hari-hari ni, saya jamin pada ayah ibu, sebutan ayah ibu akan jadi lebih baik. Bacaan ayah ibu pun akan jadi lebih baik. Itu yang kita nak. Pegang hari-hari Al-Quran ni, niat, azam, insyaAllah aku nak khatam Al-Quran ni. Aku nak boleh juga baca Al-Quran. Macam mana sekalipun aku perlu juga khatam Al-Quran. Niat, aku nak baca Al-Quran dengan elok. Kita kena niat macam tu. Istiqamah. Tak boleh baca sehari semuka, baca sehari 2 muka. Tak boleh baca sehari 2 muka, bacalah sehari 3 muka. Boleh? Asalkan setiap hari kita baca Al-Quran. Penuhkan, isikan pengisian kita ni, masa kita dengan Al-Quran. Macam kita ambil waktu-waktu yang terbaik. Waktu bila? Tu, setiap kali lepas solat, ambil bacalah semuka. Boleh? Jadikan dia sebagai amalan. InsyaAllah, mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi benteng kepada kita, teman hidup kita di dalam kubur. Ketika mana kita duduk di dalam kubur, di dalam kegelapan, Al-Quran lah akan menjadi nur pada kita, cahaya kepada kita, insyaAllah. Boleh sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan. Jom kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة. واجعله لنا حجة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati oleh Allah, kita sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita. Dan saya minta maaf andai terkasar bahasa, terkasar bicara. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.